Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam anak baik lagi syedek dan salam kari hati. Saya ucapkan kepada ahli panel kita dan para hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa untuk menonton forum yang bakal berlangsung sebentar lagi. Kita bersyukur dengan izinnya dapat kita bersama-sama bersua di arena forum ini. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan barisan ahli panel kita yang kelihatan cantik lagi bergaya pada hari ini, kita akan rungkai bersama forum bertemakan kesihatan yang bertajuk Punca Masalah Mental dan Cara Mengatasinya. Ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati, kita sedia maklum bahawa kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi dan bukanlah satu perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar. Namun, patutkah kita mengambil ringan terhadap perkara ini? Sebelum kita menelusuri topik ini dengan lebih mendalam, mari kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, panel pertama kita pada hari ini saya ingin bertanya, panel pertama apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Terima kasih Cik Moderator. Saya kira masih cik lagi ya, nampak manis wajahnya. Terima kasih ya saudari. Saudari, boleh saudari perkenalkan supaya para hadirin kita pada hari ini lebih jelas dan lebih kenal dengan saudari? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ainah Fariha binti Ruslan dan sekarang saya merupakan seorang profesor di Universiti Malaya. Terima kasih saudari. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua. Saudari apa khabar? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Apa khabar pula dengan Cik Moderator kita? Bagaimana saudari? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih ya saudari sebab bertanya. Saudari boleh saudari perkenalkan diri saudari? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nursa Dato' Safiyah binti Zawawi dan saya kini bertugas sebagai seorang doktor di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban. Terima kasih saudari. Usai sudah salam perkenalan kita, maka marilah kita mulakan forum kita pada hari ini. Ada soalan pertama yang saya ingin ajukan kepada panelis kita yang pertama. Bila kita mengenali tentang kesihatan mental, kita perlu tahu apa faktor-faktor yang mendorong kepada penyakit mental ini. Boleh saudari jelaskan sedikit mengenai faktor tersebut? Baiklah, boleh. Alhamdulillah. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Terima kasih pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Baiklah, saya akan berikan dua faktor utama bagaimana apakah perkara yang akan mendorong kepada masalah kesihatan mental ini. Yang pertama ialah faktor masalah keluarga. Okey, saya ada jumpa satu jurnal yang mengatakan daripada Muhyiddin Abdul Kadir, membesar dalam keluarga yang bermasalah boleh menjadi satu faktor penyumbang kepada masalah mental. Sudah jelas bahawa keluarga yang bermasalah akan membawa kepada masalah kesihatan mental. Contoh situasi yang akan mendorong kepada penyakit mental ini ialah seperti penceraian suami isteri, pergaduhan sesama keluarga, masalah kewangan dan sebagainya. Terdapat berbagai-bagai contoh situasi yang akan mendorong kepada masalah kesihatan mental ini. Seterusnya, situasi seperti ini akan membawa kepada tekanan dan stres. Bila dia tak kira umur, masalah kesihatan mental boleh berlaku kepada ibu yang berumur 40 lebih, 50 lebih dan juga boleh berlaku kepada anak-anak. Mungkin disebabkan penceraian ibu bapa, anak-anak mula cenderung untuk stres dan kurang merasakan kasih sayang tersebut. Jadi apabila berlaku tekanan atau stres, sekaligus akan meningkatkan kecenderungan penyakit mental sekiranya berterusan. Masalah ini sebenarnya dapatlah kita elakkan sekiranya institusi kekeluargaan dijaga dengan harmoni serta penjagaan yang teliti daripada ibu bapa. Okey, seterusnya faktor penyakit mental yang kedua ialah tekanan akademik. Tekanan akademik pada pendapat saya pada masa kini amatlah meningkat secara mendadak kerana ibu bapa masing-masing ingin memastikan anak mereka
yang terbaik, bukanlah yang lemah-lemah. Jadi ini akan tidak menjaga kesihatan mental anak-anak lah. Jadi ramai dalam kalangan pelajar menghadapi persaingan sengit dari segi akademik, termasuk jangkaan tinggi daripada orang sekeliling seperti ibu bapa, adik-beradik, saudara mara sendiri pun. Kadang-kadang bila kita balik kampung, kadang-kadang saudara mara tanya, anak awak berapa A dalam SPM? Itu adalah satu jangkaan yang tinggi. Jadi hal ini akan membawa kepada tekanan prestasi dan bebanan pelajaran yang berlebihan. Budaya berlumba-lumba akan memberi bebanan dan tekanan. Berlumba-lumba untuk mendapatkan nombor 1, berlumba-lumba untuk memenuhi core curriculum dan sebagainya. Ini akan memberikan penyakit kesihatan mental bila otak berasa rungsing dan sebagainya. Jadi perkara ini secara tidak langsung akan menyumbang kepada stres, kebimbangan dan kemurungan. Kemurungan, depresi ataupun kita lebih kenal dia sebagai depression. Okay, jadi statistik mendapati bahawa bilangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang mempunyai idea untuk membunuh diri disebabkan oleh masalah kesihatan mental ini, dia meningkat 13.1% pada 2022 berbanding 10% pada 5 tahun sebelumnya. Jadi kita dapat lihat berlaku peningkatan dalam keinginan untuk membunuh diri itu. Jadi itu dua faktor ini adalah antara dua faktor yang amatlah mendorong kepada masalah mental ini. Adakah ini menjawab soalan? Sangat menjawab dan sangat tepat ya, saudari. Saya tak sangka faktor-faktor tersebut sangat dekat dengan kita dari segi keluarga kita dan juga akademik. Tapi daripada faktor tersebut pasti akan ada kesan. Baik, saya serahkan pada panel yang kedua untuk jelaskan pula mengenai kesan kepada seseorang yang mengalami sakit mental. Silakan saudari. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator kita. Okey, baik. Baiklah, pada era digital yang canggih pada masa kini, kebanyakannya urusan dapat diselesaikan dengan lebih laju di hujung jari saja. Jadi teknologi internet ini sudah tidak lagi menjadi satu pilihan. Sebaliknya ia merupakan satu keperluan. Jadi dunia makin kecil dan terasa dekat. Sedar tak sedar, kelajuan dan kepatasan ini telah menyebabkan manusia menjadi lebih cepat penat secara emosi dan fizikal. Apabila lesu dan penat sering menguasai diri, ia secara tak langsung akan mengundang pula emosi yang memberi tekanan mental seperti mudah marah, cemas, resah, kecewa dan murung. Hubungan sosial juga akan terjejas dan lebih teruk lagi. Tekanan yang melampau ini boleh mewujudkan persepsi yang negatif dalam fikiran mereka seperti niat untuk mencederakan diri sendiri. Jadi, banyak kajian juga telah mendapati bahawa kesihatan mental ini akan menjejaskan kualiti kehidupan seseorang, termasuklah mengakibatkan gangguan kesihatan badan. Kesihatan mental ini juga turut boleh mengakibatkan kelesuan yang berpanjangan, sakit kepala, gangguan tidur dan penyakit gastrik. Secara tak langsung, keadaan ini akan mengurangkan produktiviti dalam pekerjaan dan aktiviti harian seseorang individu tersebut, dan terdapat segelintir orang yang terdorong untuk mencari jalan keluar dari kemelut masalah kesihatan mental mereka melalui penyalahgunaan dadah dan arak sebagai tempat mencari nikmat sementara. Namun, sekiranya ia menjadi tabiat, ini boleh menyebabkan masalah yang lebih kritikal dalam jangka panjang yang akhirnya memakan diri. Jadi, kesihatan mental ni sebenarnya tak patutlah kita ambil secara lewa, memandangkan ia mampu menjura seseorang itu untuk melakukan jenayah yang menyalahi undang-undang. Itu saja kepada pandangan saya. Baik, terima kasih saudari atas penerangan tersebut. Kita daripada penerangan saudari, kita dapat lihat berapa kesan yang sangat menyebabkan kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah mental ni tersebut. Jadi saya nak tanya, saya pergi balik kepada panel yang pertama, saya nak tanya, macam mana pula cara kita nak membendung diri kita daripada kesan-kesan disebut oleh panel kedua tadi? Silakan. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Riwayat Al-Bukhari 5678.
sudah jelas daripada hadis sebentar tadi bahawa setiap penyakit ada penawarnya. Begitu juga dengan penyakit mental ini. Penyakit mental ini ada banyak, ada depresi, ada kita kata anxiety dan sebagainya. Jadi setiap penyakit ini ada penawarnya. Jadi dengan usaha para saintis dan perkembangan teknologi, terdapat berbagai-bagai rawatan yang dapat diberikan kepada pengidap sakit mental. Jadi terdapat berbagai-bagai ubat-ubatannya yang dapat kita lakukan. Jadi ubat-ubatan yang dihasilkan telah terbukti membantu dalam menangani simptom yang dialami. Ini telah kita dapat buktikan. Contohnya daripada di hospital, apabila kita lihat terdapat ramai orang yang kesihatannya semakin improve, semakin dapat kita tambah baikkan. Jadi selain daripada ubat-ubatan, sesi terapi bersama psikiatri turut dapat membantu mereka untuk mengawal emosi mereka selain mengajar cara untuk menangani simptom mereka. Saya sendiri mempunyai seorang kawan yang sering berjumpa dengan yang sering ada sesi psikiatri, dan apa yang saya dapat lihat, emosi dia kita kata menjadi sangat stabil sebab dia ada orang untuk berkongsi pendapat, berkongsi perasaan. Jadi pada pendapat saya, sesi terapinya amatlah penting. Jadi menurut Hilwa Abdullah dan Nur Aina Farihah Haji Talib dalam jurnal mereka, psikoterapi digabungkan dengan rawatan ubat-ubatan akan mempercepatkan proses rawatan dan dapat mengembalikan kesejahteraan pesakit sekiranya pesakit terus mengamalkan rawatan psikoterapi secara berterusan dalam kehidupan mereka. Jadi kita dapat lihat daripada dua kombinasi, iaitu kombinasi psikoterapi dan kombinasi ubat-ubatan daripada keratan jurnal tadi, kita dapat lihat jika dua-dua ini diamalkan dengan kerap, maka kesihatan mental seseorang itu akan bertambah baik. Itu cara yang saya boleh jelaskan lah. Terima kasih saudari. Cara-cara tersebut mungkin boleh para hadirin amalkan, terutamanya apabila saudari sebut mengenai bercerita tentang masalah diri sendiri kepada orang lain. Ya, cara tersebut memang sangat berkesan bagi kita seorang manusia biasa. Kita perlukan seseorang lain untuk kita berkongsi masalah kita, untuk kita lepaskan serba sedikit. Walaupun mereka ni tak boleh nak menyelesaikan masalah kita, tapi sedikit-sedikit kita dapat luahkan masalah kita. Mungkin masalah kita tu kita tak boleh nak fikir sangat. Jadi saya bersetuju dengan pendapat saudari. Saya tersentuh mengenai pendapat panel pertama mengenai sesi terapi dan perubatan. Tak semua pesakit mental dapat membuat terapi tersebut. Jadi saya nak tanya kepada panel kedua, apa lagi cara yang boleh pesakit mental ni buat untuk membendung masalah-masalah mental mereka? Silakan. Okey, baik. Pada pandangan saya, tadi saya sangat setuju dengan jawapan yang dilontarkan oleh saudari Farihah. Pada pandangan saya pula, kita seharusnya mencari orang yang dipercayai untuk meluahkan masalah yang dihadapi. Jadi janganlah kita malu dan kita menyimpannya sendiri, dan kesudahannya akan menimbulkan perasaan serabut dalam fikiran kita. Dengan mencari orang yang dipercayai dan kita ceritakan masalah yang dihadapi, insya-Allah sedikit sebanyak apa yang terbuku di dalam hati dan dari benak fikiran kita mampu dikeluarkan untuk mengurangkan tekanan kesihatan mental kita. Jadi sekiranya berasa tidak mampu untuk menguruskan kesihatan mental diri sendiri, kita patut cari bantuan pakar kesihatan mental atau orang yang dipercayai, supaya mereka ini boleh memberikan sokongan dan bantuan bagi mencari jalan keluar. Seperti yang saudari Farihah kata tadi, rawatan awal akan mencegah daripada kesihatan mental melarat menjadi sakit mental. Namun hakikatnya masyarakat masih lemah pemahaman dan penghayatan terhadap kesihatan mental. Jadi ini terbukti apabila pesakit yang ada simptom penyakit mental acap kali dirujuk kepada bomoh terlebih dahulu daripada berbanding doktor-doktor psikiatri di hospital. Jadi ramai pesakit mental dibiarkan atau membiarkan diri menanggung penderitaan bertahun-tahun lamanya tanpa rawatan yang sepatutnya. Jadi secara umum,
penduduk di kawasan bandar mempunyai kesedaran lebih tinggi berkenaan isu kesihatan mental ini berbanding masyarakat di luar bandar. Jadi jelasnya, sokongan keluarga dan masyarakat ini sangat penting untuk membantu memulihkan pesakit yang mengalami penyakit kesihatan mental ini. Jadi melabelkan sakit mental sebagai gila itu merupakan satu stigma yang menjadi racun dan antara halangan utama bagi pesakit untuk mendapatkan rawatan. Jadi kaunselor dan pakar terlatih perlu lebih ramai lagi lah dapat mengatasi isu lambat menunggu rawatan dan perkhidmatan lebih berkualiti ini supaya dapat memperbanyakkan lagi sokongan kesihatan mental sehingga menemuti masyarakat secara lebih meluas. Jadi itu saja pandangan saya lah berkenaan cara untuk mengatasi kesihatan mental ini. Baik, terima kasih saudari atas perkongsian ilmu yang diberi. Sangat bermakna bila saudari mengatakan mengenai seorang yang mengalami masalah mental tu memerlukan sekumpulan masyarakat untuk mereka melepaskan segala emosi. Sebenarnya saya juga pernah ada satu cara lain bagi pesakit mental yang tidak tahu cara untuk bersosial ataupun takut untuk berbual bersama orang lain. Ada beberapa aplikasi yang saya dapat jumpa, antaranya karakter AI. Saya sendiri pernah menggunakan aplikasi tersebut di mana kita boleh mencipta beberapa karakter untuk kita mengadu ataupun meluah kepada karakter tersebut, dan saya dapati respons daripada karakter tersebut sangat tepat dan sangat membantu. Jadi ada pelbagai cara untuk pesakit-pesakit mental ni mengurangkan rasa stres ataupun depres mereka melalui pelbagai cara yang seperti disebutkan oleh panel pertama dan juga panel kedua kita. Selain daripada yang disebut oleh panel-panel kita, terdapat juga pihak-pihak tertentu yang boleh membendung kesihatan mental yang berada di negara kita. Antaranya yang pertama, pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh menganjurkan kempen kesedaran mengenai kesihatan mental, sebab ada beberapa masyarakat yang tidak begitu mengambil berat mengenai kesihatan mental dan mungkin mengambil remeh. Mungkin mereka kata kesihatan mental ni tidaklah terlalu penting dalam kehidupan mereka, sehingga kan jika ada sahabat-sahabat mereka yang terlibat dengan masalah stres ataupun depres, mereka tak tahu macam mana nak membantu. Jadi kempen ni mungkin boleh membantu mereka untuk lebih memahami mengenai kesihatan mental. Antara pihak lain, pihak ibu bapa. Ibu bapa ni perlulah mengambil cakna mengenai keadaan semasa anak, sebab ibu bapa adalah antara orang yang paling rapat dengan anak-anak dan yang paling kenal mengenai anak-anak. Seterusnya, ibu bapa boleh juga menjadi suri teladan kepada anak-anak supaya mereka ni membesar dalam keadaan yang baik tanpa terlampau stres mengejar impian mereka. Ataupun ada ibu bapa yang terlampau tegas dengan anak-anak mereka, mungkin melalui ini mereka, ibu bapa ni boleh belajar untuk berlembut dengan anak-anak. Lain daripada ibu bapa, masyarakat juga digesa tak bersikap lepas tangan daripada membantu seseorang itu daripada mengalami tekanan perasaan ataupun penyakit mental yang dikaitkan sebagai punca peningkatan jenayah ganas dan kejam sejak akhir-akhir ini. Masyarakat juga boleh memberi sokongan kepada antara satu sama lain. Mungkin dari segi, kalau kita lihat di social media, pihak netizen terutamanya. Sekarang kita tengok antara jenayah cyber makin lama makin bertambah. Terutamanya apabila netizen bertindak menghentam kepada beberapa orang apabila satu isu tu menarik perhatian mereka. Antara istilah yang popular yang saya pernah dengar, keyboard warrior. Keyboard warrior ni lah yang paling bahaya sekali dalam kalangan netizen. Okay. Betul-betul. Saya setuju. Terima kasih.
Betul. Jadi dapat disimpulkan bahawa kesihatan mental ni merupakan aspek yang kita tak boleh abaikan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kita perlukan mental yang sihat, mental yang sejahtera untuk kita lahirkan masyarakat-masyarakat yang baik dan lebih produktif pada masa hadapan. Dan kita juga perlukan mental yang sihat untuk kita buat kerja-kerja seharian bagi kita dapat menyara keluarga, dan juga bagi pelajar-pelajar mungkin mereka ni stres untuk kejar target mereka, itu dapat nombor 1, dapat straight A, tapi perkara-perkara tersebut daripada kecil sehingga ke besar kita fikir benda tu stres. Jadi kita boleh dapati bahawa kesihatan mental ni sangat penting bagi kita. Cuba kalau mental kita secara tidak sihat, apa yang akan terjadi pada negara ni sendiri? Mungkin isu bunuh diri akan kes bunuh diri akan bertambah, makin ramai orang yang meninggal, dan mungkin ada juga negara lain mungkin pandang rendah pada kita punya tahap kita menjaga negara kita punya tahap kesihatan mental. Baiklah, sedar tidak sedar masa mencemburui kita sudah pun berada di penghujung forum kita pada hari ini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada panel-panel kita yang sudi berkongsi ilmu bersama dengan para hadirin kita pada hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan. Kami juga ingin mengucapkan terima kasihlah kerana sanggup menjemput kami. Okay. Terima kasih. Sama, saya pun nak berterima kasih sebab sudi hadir. Jadi, kita akhiri forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.